Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Allah masih lagi memanjangkan nafas-nafas kita dan menggunakan kita nikmat untuk terus meneruskan majlis pengajian kitab At-Taqirat As-Saniyah fi Hali Al-Fadhil Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Allamah Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu ta'ala, yang menghuraikan Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa ulum masyayikhina fid daraini amin. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya-Allah pada malam ini kita masuk kepada majlis yang ke-28 bagi pengajian kitab At-Taqirat As-Saniyah fi Hali Al-Fadhil Manzumah Al-Baiquniyah, yang mana pada malam ini kita akan masuk perbahasan tentang nau' ataupun jenis hadis yang baru, iaitu nau' hadis Al-Mu'an'an, tentang hadis Al-Mu'an'an. Jadi kita masuk pada jenis yang ke-11 daripada jenis-jenis hadis dalam Manzumah Baiquniyah ini. Maka telah pun 10 jenis hadis-hadis telah kita huraikan pada pengajian-pengajian yang lepas, iaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis marfu', hadis maqtu', kemudian hadis musnad, hadis musnad, hadis musalsal, hadis musalsal, hadis aziz, dan juga hadis masyhur. Baik, jadi pada malam ini kita akan masuk nau' yang baru, iaitu hadis mu'an'an. Jadi sebelum kita membaca akan nazam dan bait tentang hadis mu'an'an ini, maka mari sama-sama kita mengulangi hafazan pada nazam Manzumah Baiquniyah ini daripada awal bait yang pertama sehinggalah bait yang ke-12, kemudian tambahan pada hari ini, malam ini, sambung bait yang ke-13, itu hadis mu'an'an. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi 'idda wa kullu wahidin ata wa hadda. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3 mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam.
Baik, alhamdulillah. Itu 13 bait nazam al-manzumah baiquniyah ini yang telah kita bacakan tadi sampai bait yang ke-13. Maka nazam ataupun bait yang ke-13 ini kita masuk pada tajuk baru, iaitu hadis mu'an'an. Disebutkan mu'an'anun ka'an sa'idin an karam, iaitu kata nazim, hadis mu'an'an seperti ka'an, seperti daripada Sa'id dan daripada Karam. Dan mubham pula ialah hadis yang mana ma fihi rawin lam yusam, iaitu hadis yang tidak terdapat padanya perawi yang tidak dinamakan dalam sanad tersebut. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk kepada kalam asy-syarih rahimahullahu taala. Qala asy-syarih rahimahullahu taala mu'an'anun bi fathil 'ainaini. Maka mu'an'anun bi fathil 'ainaini, iaitu mu'an'an dibaca dengan dibariskan fathah di baris atas pada kedua-dua ain dalam kalimah mu'an'anun. Mim, ain, nun, ain, nun. Mu'an'anun. Jadi mim baris depan, mu, ain yang pertama di baris atas, an, nun disukunkan, kemudian anun, ain yang kedua difathahkan di baris atas, maka jadilah mu'an'anun. Itu baca, cara nak membaca hadis mu'an'an ini. Baik. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, huwal hadithu alladhi ruwiya bilafzi an min ghairi bayanin littahdithi awil ikhbari awis sama'. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, hadis mu'an'an ini ialah hadis yang mana diriwayatkan dengan lafaz alladhi ruwiya bilafzi, hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an pada sanadnya, min ghairi bayanin, tanpa menjelaskan menggunakan sirah tahdith, sirah tahammul. Sama ada sirah tahammul itu sirah dalam meriwayatkan hadis itu dengan cara tahdith, dengan cara haddathana ataupun haddathani, ataupun ikhbar dengan cara akhbarana, akhbarani, ataupun as-sama' yang menunjukkan perawi mendengar secara langsung daripada gurunya. Baik, itu kalam syarih rahimahullahu ta'ala. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, untuk memahami akan makna syarih kalam Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala ini, maka perbahasan yang dibincangkan pada malam ini berkenaan dengan hadis mu'an'an. Maka hadis mu'an'an ini adalah merupakan jenis atau perbahasan hadis yang ke-11 daripada bahagian-bahagian hadis yang telah kita bincangkan sebelum ini. Baik, dan bila sebut ucapan syarih mu'an'anun, disebutkan mu'an'anun, yakni hadis al-mu'an'an, disebut hadis al-mu'an'an, namun sini disebutkan mu'an'anun. Baik, maka hadis al-mu'an'an, iaitu mu'an'anun ialah hadis al-mu'an'an. Maka hadis al-mu'an'an ini dari segi lughahnya adalah isim maf'ul. Isim maf'ul daripada an'ana, daripada lafaz kalimah an'ana. Jadi mu'an'an, an'ana, jadi an'anatan, disebut an'anatan. Maka juga disebut mu'an'in bagi isim fa'il, mu'an'an bagi isim maf'ul, kata nama sesuatu yang diperlakukan, yang dilakukan. Maka an'ana ini disebutkan an'anal faqih, dari segi lughah disebut an'anal faqih. Maka disebutkan oleh para ulama, maka dia disebutkan dalam pengriwayatan hadis, qala fi riwayati lil ahadith rawa fulanun an fulanin an fulanin. Mana seorang perawi itu akan menyebutkan hadis itu diriwayatkan oleh si fulan, daripada si fulan, daripada si fulan. Dia ada menggunakan lafaz an dalam menunjukkan mereka ini mengambil riwayat hadis.
daripada guru mereka. Maka disebutkan sebagai hadis mu'an'an. Maka perawi itu menggunakan lafaz an dalam menyatakan mereka ini mengambil riwayat daripada guru mereka. Baik. Ataupun menyatakan sandaran cara pengriwayatan dengan menggunakan lafaz an bagi setiap perawi yang mengambil daripada perawi yang lain. Baik. Jadi itu maksud ana al-faqih kalau disebut dalam bahasa Arab, dan bila disebut ana fulanun anatan. Dari segi bahasa kita bincang ana fulanun anatan, maka dimaksudkan dari segi lughah Bani Tamim dalam kabilah Arab. Maka ada maksud lughah Bani Tamim memaksudkan seorang yang melafazkan dalam ucapannya huruf hamzah seperti huruf ain. Ada pelat. Seorang itu pelat dalam melafazkan huruf hamzah seperti huruf ain. Sepatutnya sebutnya hamzah, tapi sebutan itu condong kepada huruf ain. Maka itu disebut sebagai ana fulanun anatan. Maka dia hamzahnya itu mirip dekat dengan huruf ain, seolah seperti disebut ain. Kan? Sepatutnya sebut akala tapi jadi akala. Jadi huruf akala. Jadi sepatutnya akala, maka dia makan, tapi sebut akala, maka hamzah itu menjadi huruf ain. Maka dia menjadi maksud ana fulanun anatan dalam lughah Bani Tamim, lafaz dalam percakapan yang hamzahnya itu seperti huruf ain. Tapi ini bukan yang dimaksudkan dalam perbahasan ilmu hadis ini. Ini kita bincang dari sudut lughah sahaja. Baik. Jadi sebab itulah an'anah ini ataupun mu'an'an ini, okay, an'anah ni dah menjadi masdar. Kalau mu'an'an isim maf'ul, mu'an'in isim fa'il, maka an'anah pula adalah masdar ja'li, iaitu yang mana para ulama menjadikan dia sebagai satu istilah dalam satu ilmu lah. Dalam ilmu hadis, maka dia menjadi satu istilah dalam ilmu hadis menggunakan an'anah ini, yang mana diambil daripada perkataan lafaz an fulan. Bila mana seorang perawi hadis menyebut dalam pengriwayatannya, aku telah mendengar daripada si fulan an fulan, maka disitulah berlakunya an'anah dalam sanad ataupun mu'an'an pada hadis tersebut. Sebagaimana adanya istilah lafaz hauqalah, kan, orang yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim, maka hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi demikian lafaz an'anah ini diambil daripada lafaz an fulan. Jadilah an'anah, jadilah dia sebagai satu masdar ja'li. Baik, dari segi istilah hadis mu'an'an ini, maka nazim tidak menyatakan ta'rif pada nazamnya, tidak mendatangkan ta'rif pada hadis mu'an'an. Sebaliknya nazim mendatangkan contoh, misal sahaja. Jadi para ulama menjelaskan kepada kita, maka hadis mu'an'an dari segi istilah ialah sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Allamah Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu ta'ala, iaitu qauluhu huwal hadithul ladzi ruwiya bilafzi an, iaitu hadis yang diriwayatkan, ruwiya yang diriwayatkan, bilafzi an dengan lafaz an, min ghairi bayanin litahdits, tanpa menjelaskan, tanpa perawi itu menjelaskan kepada kita tentang cara bagaimana dia mengambil riwayat daripada gurunya, tanpa menjelaskan menggunakan sirah tahammul tahdits, haddatsana ataupun haddatsani, ataupun akhbarana, ikhbar itu akhbarana akhbarani, ataupun as-sama' sami'tu, au qala fulanun qala, dia tak sebut begitu. Maka dia menggantikan
lafaz tahdith, lafaz ikhbar, lafaz sama' tadi dengan menggunakan an, lafaz an sebagai menunjukkan dia mengambil riwayat daripada perawi yang lain. Baik. Jadi itu ta'rif yang disebutkan oleh Syekh Hasan Mashad rahimahullahu ta'ala, yang memang ini yang disebutkan oleh para muhaddithin. Baik, jadi bila sebutkan tadi, nak memahami maksud hadis yang diriwayatkan dengan lafaz tadi, lafaz an tadi, yakni hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an, yakni yang disebut dalam sanad dia. Bukan an itu pada matan. An itu berlaku pada sanad hadis. Maknanya bila mana seorang perawi itu menyebut an fulan dalam sanad hadis itu, maka itulah berlakunya hadis mu'an'an. Maka orang yang melakukan an-anah tersebut disebut sebagai mu'an'in. Mu'an'in yang melakukan an-anah dalam sanad hadis. Dan bila sebut min ghairi bayanin, min ghairi bayanin, tanpa menjelaskan. Menjelaskan di sini makna perawi tersebut dia menyebutkan riwayatnya, sanadnya, tanpa menjelaskan tariqatut tahammul, tanpa menjelaskan jalan, yakni cara dia tahammul, cara dia mengambil riwayat. Kita telah sebut perbahasan tentang tahammul wal ada. Di sana ada turuqut tahammul ataupun turuq tahammul hadis, jalan untuk mengambil pengriwayatan hadis, dan juga ada turuk ada cara untuk nak menyampaikan hadis, cara untuk nak menyampaikan hadis. Jadi setiap turuk itu adanya sirah masing-masing. Ada 8 turuk tahammul, dan juga ada ini. Jadi boleh rujuk perbahasan kita dah bincang sebelum ini, barangkali pada perbahasan hadis sahih ataupun hasan, dibincangkan tentang tahammul. Dan juga perbahasan tentang hadis muttasil, juga dibincangkan juga tentang tahammul. Boleh rujuk perbahasan tentang 8 turuk tahammul itu, dan sirah, bentuk mengambil riwayat dan menyampaikan riwayat pada video tersebut. Baik, jadi sama ada menggunakan, sama ada menjelaskan cara dia mengambil riwayat itu dengan cara tahdith, yang dengan cara menggunakan lafaz haddathana. Kalau ramai, mana ramai maksudnya guru menyampaikan hadis tadi dalam keadaan ramai anak murid yang lain turut ada bersama. Ataupun haddathani secara bersendirian, ataupun al-ikhbar secara bentuk pengkhabaran dengan lafaz akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami, akhbarani telah mengkhabarkan kepada aku. Ataupun as-sama', cara tahammul dengan cara sama' mendengar, juga adalah dengan cara contohnya qala sami'tu, qala sami'tu, saya telah mendengar si fulan telah berkata, telah meriwayatkan, ataupun seumpama dengannya. Maka bila menggunakan lafaz an itu menggantikan cara tahammul tadi, sirah tahammul tadi, maka itu menjadikan sanad hadis itu ialah sanad yang an-anah, sanad yang ada an-anah, ataupun hadis yang mu'an-an. Jadi sebab itulah hadis mu'an-an ini dia berkaitan dengan sifatul isnad. Jadi an-anah ni, berlakunya an-anah dalam sanad ini, maka dia adalah sifat kepada sanad. Sebab itulah hadis mu'an-an ini dia berkaitan dengan sanad hadis. Waktu bila disebut hadisun mu'an-an, bila para muhaddisin menyebutkan hadisun mu'an-anun, maka maksudnya ialah mu'an-anun sanaduhu, berlakunya mu'an-an pada sanad hadis tersebut. Maka itu maksud kalam para muhaddisin bila disebutkan hadisun mu'an-anun, ataupun berlakunya an-anah, an-anah fil isnad, berlakunya an-anah pada sanad bila mana adanya perawi yang menggunakan lafaz an tanpa menjelaskan sirah ataupun cara tahammul hadis tersebut daripada perawi-perawi yang lain, daripada guru-gurunya. Baik. Okey, jadi boleh faham itu maksud
ta'rif hadis mu'an'an mengikut istilah para muhaddithin, iaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an tanpa menjelaskan cara tahammul, sama ada tahdits ataupun ikhbar ataupun sama'. Baik. Kemudian kata syarih lagi, kata syarih rahimahullahu ta'ala, waqtafa an-nazimu an ta'rifihi bil mithal faqal ka'an sa'idin wa an karam. Iaitu kata syarih rahimahullahu ta'ala, maka nazim iaitu Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, itu nazim, iktafa, maka memadai pada bait ini dengan ta'rif bil misal, dengan mendatangkan penjelasan hadis mu'an'an dengan mendatangkan contoh sahaja tanpa disebutkan ta'rifnya bil had, dengan cara had ataupun dengan cara rasm. Ta'rif bil had ataupun rasm. Jadi maka dia mendatangkan dengan cara misal, kerana ta'rif bil misal juga adalah ta'rif bil rasm. Maksudatan, ta'rif bil misal juga termasuk dalam cabang ta'rif bil rasm yang naqis. Kalau kita dah bincang tentang ta'rif ini pada perbahasan hadis musalsal. Ta'rif bil had, ta'rif bil rasm. Yang ta'rif bil had menggunakan jins, qarib dan juga fasl. Ini perbahasan ilmu mantik. Bila bersebut tentang ta'rif, maka penting untuk ilmu itu mempelajari tentang ta'rif dan mengetahui tentang ta'rif yang tepat, kerana ia akan mencapai kepada ghayah ilmu tasawurat dan juga merupakan permulaan wasilah untuk mencapai ilmu tasdiqat. Ini dibincangkan dalam ilmu mantiq. Baik, ataupun disebut ta'rif ini sebagai qaulus syarih. Baik, jadi Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad menjelaskan kepada kita bahawa nazim Syekh Umar ataupun Taha Baiquni maka memadai dengan menyebut hadis mu'an'an ini dengan mendatangkan contoh terus tanpa perlu dinyatakan ta'rifnya bil had. Maka beliau mau contoh, faqal an sa'idin an karam. Barangkali untuk memberikan penjelasan yang mudah kepada penuntut ilmu hadis dan juga golongan-golongan mubtadi'in, disebut saja apa itu hadis mu'an'an, maka hadis mu'an'an ini ialah hadis seperti mana dalam riwayat sanad itu adanya an fulan. Maka di sini disebutkan an sa'idin an karam, yang mana Syekh Baba Ghazali Ahmad Babali Sekam juga ada menyebutkan tentang Sa'idin an karam ini sebagai contohnya. An Sa'idin, yakni an Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab, boleh baca Sa'id ibn al-Musayyib. Namun guru kami ketika kami belajar di Mesir, maka kebanyakan bila dibacakan adalah Sa'id bin al-Musayyab. Dan ia boleh sebut sebagai Sa'id bin al-Musayyib, tapi juga disebut sebagai Sa'id bin al-Musayyab. Contohnya sanad Sa'id bin al-Musayyab an karam, ambil daripada karam. Ini karam ini dinisbahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu alaihi salam. Laqab kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib disebut sebagai karramallahu wajhahu alaihi salam wa radhiyallahu anhu. Demikian sebutan dalam pembacaan riwayah, dalam pembacaan hadis riwayah yang kami belajar daripada guru kami di Mesir. Maka bila mana dalam satu sanad hadis itu terdapatnya nama Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka dibacakan, didoakan dengan tiga doa tersebut, radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Kerana Sayyidina Ali bin Abi Talib antara sahabat Nabi dan juga antara ahli bait, ahli keluarga baginda Nabi SAW, ini menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Baik, jadi jadi kalau tengok contoh dalam sanad tersebut, ka'an sa'idin an karam, kalau jumpa an fulan, maka di situ berlaku an-anah pada sanad hadis tersebut. Baik, jadi untuk lebih kita memahami
contoh hadis mu'an'an ini, mari kita tengok contoh hadis mu'an'an ini. Dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Al-Iman bab At-Tatawwu' Qiyam Ramadan min Al-Iman, kitab Al-Iman bab tentang tatawwu', tentang sunat mendirikan malam Ramadan dengan ibadah merupakan sebahagian daripada iman, pada hadis yang ke-37. Saya cuba sharekan, kongsikan untuk kita tengok. Sebentar. Baik. Okey, boleh nampak bab. Okey, bab ni dalam Sahih Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini cetakan Maknas Al-Islami, kitab yang mana kitab ini juga di adanya sanad riwayat atau sanad riwayat daripada guru kami dan guru pada guru kami, Syekh Al-Alim Allamah Dr. Ali Jum'ah hafizahullahu taala, mantan mufti Diyar Al-Misriyah, mantan pembekas mufti di Mesir. Dan kitab ini juga kami bacakan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Harun Nizam bin Mak Hussein dalam majlis pembacaan hadis kitab Sahih Imam Bukhari sepanjang bulan Februari, dan berada di penghujung untuk khatamkan. Alhamdulillah, berbaki 4 lagi hadis untuk dikhatamkan bersama dengan Fadlatul Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Said Jab Al-Hasani hafizahullah ta'ala pada minggu hadapan biiznillah, insyaAllah pada hari Rabu pukul 10 malam waktu Mesir, bersamaan dengan hari Khamis pukul 4 pagi waktu Malaysia. Jadi jemputlah pada semua hadirin hadirat muslim-muslimat yang mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bangun awal pagi sebelum subuh pukul 4 pagi hari Khamis untuk kita khatamkan bersama dengan guru kami Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Said Jab Al-Hasani hafizahullah ta'ala biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala nanti insya-Allah. Baik. Jadi nak tunjuk di sini tentang contoh hadis mu'an'an. Contoh hadis mu'an'an dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada bab babun tatawwu'u qiyami Ramadhan minal iman. Baik. Bisnadina an masyayikhina al-muttasil al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa anhu bi qala haddathana Ismailu qala haddathani Malikun an Ibn Shihab an Humaid bin Abdul Rahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Itu dari hadis daripada sanad Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, iaitu daripada gurunya haddatsana Ismail, gurunya telah berkata haddatsani, telah mentahdiskan, telah menceritakan, telah menceritakan kepada kami Malik, ini Imam Malik, daripada an. Di sini berlakunya an. Baik. Tadi lafaz tahdis jelas. Saya cuba tulis di sini. Okey, yang pertama ini sirah ta'amul tahdis jelas. Kemudian Ismail telah berkata haddatsani Malik. Imam Malik telah mentahdiskan kepada kami. Ini sirah tahammul. Sirah tahammul. Kemudian Malik daripada an. Di sini tidak dinyatakan dengan jelas Malik ini mengambil daripada Ibn Shihab dengan cara bagaimana, tahdis ke, ikhbar ke, sami'tu ke, tak jelaskan. Ibn Shihab ambil daripada Humaid bin Abdul Rahman.
Humaid bin Abdul Rahman ambil daripada an Abi Hurairah, juga diletakkan an di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia jalil, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man qama, barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu, diampunkan baginya segala dosa-dosa yang terdahulu, ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Baik. Jadi dalam sanad hadis ini berlakunya an-anah di sini. Dalam Sahih Imam Al-Bukhari berlakunya sanad an-anah ataupun mu'an-an pada sanad ini, pada hadis ini. Baik. Yang mana Imam Bukhari menyebutkan bahawa Ismail, yani Ismail di sini siapa? Ismail bin Abdullah bin Abi Uwais Al-Asbahi. Kalau kita buka kitab Kutubur Rijal, disebutkan, maka Ismail bin Abdullah bin Abi Uwais Al-Asbahi, wafat tahun 226 Hijrah. Baik. Maka Ismail ini mengambil riwayat dengan tahdis daripada Imam Malik. Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi, wafat tahun 179 Hijrah. Maka dalam sanad ini Imam Malik pula mengambil riwayat daripada Ibnu Syihab. Maka di sini Imam Malik mengambil riwayat daripada Ibnu Syihab, di sini tak dinyatakan sirah tariqah tahammulnya, diletakkan an di sini. Namun Imam Malik memang berjumpa dengan Ibnu Syihab. Siapa dia Ibnu Syihab? Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, wafat tahun 124 Hijrah. Seorang imam yang thiqat, yang memang beliau Imam Ibn Syihab Az-Zuhri ini, sanad beliau ambil daripada thiqat yang ramai, yang jumlah hadis yang beliau riwayatkan hampir 2,200 hadis. 2,200 hadis daripada sanad beliau, dan seorang yang bertemu dengan sahabat Nabi, bertemu dengan sebahagian sigar sahabat, bertemu dengan sigar sahabat, sahabat-sahabat saghir, dan juga ulama at-tabi'in. Dan antara sahabat Nabi yang beliau sempat bertemu ialah Anas bin Malik dan juga Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, dan juga daripada tabi'in, dan juga di kalangan fuqaha Madinah Sab'ah yang 7, dan juga Ubaidillah bin Umar, dan ramai lagi di kalangan kibarut tabi'in yang Ibnu Syihab Az-Zuhri bertemu. Baik. Jadi Ibnu Syihab pula mengambil daripada Humaid bin Abdul Rahman. Humaid bin Abdul Rahman ini siapa dia? Humaid bin Abdul Rahman bin Auf Az-Zuhri. Humaid bin Abdul Rahman bin Auf Az-Zuhri, wafat tahun 105 Hijrah. Yang mana seorang yang siqah. Seorang yang siqah, maka dia juga mengambil riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang masyhur, sahabiyun jalil, wafat tahun 559 Hijrah, yang mana nama beliau berlaku khilaf di kalangan para ulama. Yang masyhurnya ialah Abdul Rahman, yang sebenarnya Abdul Syams. Beliau ditukarkan nama kepada Abdul Rahman oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Baik. Jadi di sini inilah contoh hadis mu'an'an, iaitu berlakunya an-anah pada sanad tadi, yang mana tidak dijelaskan cara tahammul hadis tadi. Baik. Boleh faham Okey. Baik. Jadi itu contoh hadis mu'an'an yang berlaku pada sanadnya an fulan an fulan.
Baik, kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala lagi, setelah kita mengetahui bahawa hadis mu'an'an ini ialah hadis yang mana yang berlaku pada sanadnya perawi yang menyatakan lafaz riwayat an fulan tanpa menjelaskan cara tahdis ataupun ikhbar ataupun sama, maka di sana ada perbahasan pula tentang apa hukum pengriwayatan hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an yang berada dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Yang kita tahu hadis dalam Sahih Imam Bukhari sahih. Baik, maka di sinilah dibincangkan tentang hukum para ulama terhadap hadis mu'an'an ini. Baik, kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa hukmuhu 'indal jumhuri al-ittisalu bi syartaini salamati mu'an'inihi min at-tadlis wa thubuti mulaqatihi liman rawa anhu bi'an 'indal Bukhari fi jami'ihi. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan hukum hadis mu'an'an di sisi jumhur para muhaddithin ialah al-ittisal, ini bersambung sanadnya, sekalipun mu'an'an pada sanadnya, tetapi dengan syarat bisyartain, dengan dua syarat, iaitu salamati mu'an'inihi minat tadlis, iaitu selamatnya perawi yang melakukan an'anah, disebut sebagai mu'an'in. Mana selamatnya mu'an'in, yakni perawi yang melakukan an'anah dalam sanad tadi daripada keaiban tadlis, daripada melakukan tadlis. Nanti saya akan huraikan sebentar lagi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ialah thubut mulaqatihi liman rawa anhu bi'an, iaitu telah sabit, confirm, telah tetap, telah pasti, subut, pasti, tetap, confirm, mulaqatihi, berlakunya mulaqah, pertemuan, saling berjumpa, pertemuan di antara liman rawa anhu, daripada orang yang melakukan an'anah tadi dengan orang yang diambil riwayat hadis tersebut. Liman rawa anhu, daripada perawi yang diambil pengriwayatannya. Maka ini adalah pandangan Indal Bukhari fi Jami'i, pandangan Imam Bukhari dalam kitab Jami'-nya, kitab Jami' As-Sahih. Baik. Saya akan huraikan maksud di sini, maksud kalam syarih rahimahullah, untuk kita lebih memahami apa maksud yang disebutkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala. Kata syarih, wa hukmuhu, dan hukumnya, ini hukumnya kembali kepada hadis mu'an'an. Apa hukum hadis mu'an'an? Adakah hukumnya itu bersambung sebabkan dalam sanad tadi ada perawi yang menggunakan lafaz an tanpa menjelaskan cara tahammul, tahdis ke, ikhbar ke ataupun sama, maka berlaku kesamaran, berlaku tidak jelas cara pengambilan hadis tadi. Maka adakah dia ittisal, bersambung sanadnya, ataupun al-inqita', ataupun terputus sanadnya ini? Maka ini dibincangkan oleh para ulama, membahaskan, dan ada perbezaan pendapat para ulama terhadap hukum hadis mu'an'an ini. Baik, yang mana Syekh Dr. Ali Naif Al-Baqai, menyebut dalam kitab beliau Al-Manhaj Al-Hadith fi Tashil Ulumil Hadith, beliau menyebutkan tentang perbahasan tentang hadis mu'an'an ini. Beliau menyebutkan bahawa Al-Qadi Ar-Rama Hurmuzi, pengarang kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, antara kitab terawal dalam pembukuan ilmu ulumul hadis, maka beliau menyebutkan bahawa sebahagian mutaakhirin, sebahagian ulama-ulama mutaakhirin di kalangan fuqaha mengatakan bahawa hadis mu'an'an ini min qubail al-mursal al-munqati', termasuk daripada hadis mursal yang munqati', sehinggalah hatta yatabayyan ittisaluhu min jihatin ukhra, sehinggalah dijelaskan yang sanad itu bersambung dari sudut yang lain, dari sudut pengriwayatan yang lain. Namun
di sisi para ulama muhaddithin, bagaimana? Maka ini disebutkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala, iaitu dengan ucapan indal jumhur wa hukmuhu indal jumhur. Jumhur di sini ialah jumhur muhaddithin, dan juga al-usuliyin, ulama-ulama usul dan juga para fuqaha. Ini disebutkan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala akan pandangan ini. Itu jumhur muhaddithin, usuliyin dan juga fuqaha berpandangan bahawa hukum hadis mu'an'an ini ia menjadi ittisal. Al-ittisal ataupun yu'tabar annahu yu'tabar muttasil. Maka juga diiktibarkan hadis yang berlaku an'anah pada sanadnya dianggap juga sebagai muttasil dengan syarat bisyartain, dengan dua syarat yang disebutkan oleh para ulama. Itu syaratnya yang pertama, kata syarih rahimahullahu ta'ala, salamati mu'an'inihi minat tadlis. Jadi pandangan jumhur muhaddithin ini menyalahilah pandangan segelintir para fuqaha yang mengatakan hadis mu'an'an ini adalah mursal munqati'. Jadi kata muhaddithin, maka dia adalah muttasil, al-ittisal, tetapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama ialah salamati mu'an'inihi minat tadlis, iaitu mestilah selamat mu'an'inihi, mestilah selamat perawi yang melakukan an'anah, disebut sebagai mu'an'in, isim fa'il. Maka mu'an'in itu perawi yang melakukan an'anah dalam sanad hadis ini mestilah selamat minat tadlis, mestilah selamat daripada tadlis, melakukan tadlis, melakukan kesamaran, melakukan sesuatu perkara yang menyamarkan sanad pengriwayatan hadis tersebut. Nanti saya akan jelaskan maksud tadlis ini. Iaitu maksud salamatu mu'an'inihi minat tadlis juga maksudnya ialah perawi ini tidak diketahui oleh para ulama-ulama hadis, para hufaz yang dia ini melakukan tadlis. Dia ini tidak melakukan tadlis. Maka dia tidak termasuk dalam golongan yang dianggap sebagai melakukan tadlis ataupun mudallisin, yang digolongkan sebagai golongan yang melakukan tadlis ataupun mudallisin, orang yang melakukan tadlis. Baik. Tentang hadis mudallas ini, dia ada perbahasan tentang hadis mudallas. Panjang kalau nak dibincangkan tentang hadis mudallas ini. Jadi untuk kita faham secara ringkas tentang mudallas ini, Nazim, saya tengok nanti kita akan masuk perbahasan mudallas nanti pada bait yang ke-18. Ada disebutkan oleh Nazim rahimahullahu ta'ala, wal mu'dalu saqitu minhu ithnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Itu mudallas itu ada dua jenis. Al-awwalu isqatu lisyaykhi wa an yanqula mimman fawqahu bi'an wa an. Itu nanti perbahasan panjang kita akan bincangkan masa bait yang ke-18 dan bait yang ke-19 tentang tadlis ini ataupun hadis mudallas ini. Namun kita sentuh sedikit pada malam ini untuk kita memahami. Disebut tentang tadlis, syarat pertama mestilah mu'an'in itu perawi yang melakukan an'anah pada sanad hadis tersebut mestilah selamat daripada tadlis. Yang mana tadlis ini dari segi bahasa, dari segi lughah diambil daripada perkataan ad-dalas. Ad-dalas, tadlis ma'khudhun min ad-dalas, iaitu dalas ini adalah maksudnya az-zulmah, kegelapan, ataupun ikhtilatun nuri bil-zulmah, iaitu bila mana bercampurnya cahaya dengan kegelapan, berlakunya ikhtilat. Dan tadlis juga bermaksud ikhfa al-aib, kita menyembunyikan keaiban yang ada, itu dipanggil juga tadlis, membuat kesamaran. Kita menzahirkan sesuatu yang asalnya ada aib, tapi kita zahirkan benda yang itu menjadi tidak aib. Jadi juga disebutkan sebagai wadallasa fil bai', dan membuat tadlis dalam jual beli, yang mana dia jual satu barang itu, barangkali barang itu mungkin dah tak elok, dah rosak, tapi dia
tunjukkan benda yang nampakkan dia tu adalah elok, sedangkan dia tidak elok. Macam peniaga-peniaga jual kadang buah kan, jual buah yang elok diletakkan di depan pelanggan, yang tak elok jauh sikit daripada pelanggan, dekat dengan penjual. Bila diminta untuk membeli buah tersebut, maka yang diambil berdekatan dengan penjual tadi, maka diambil buah yang tak elok, dimasukkan dalam plastik untuk dijual kepada pembeli. Maka itu contoh melakukan tadlis, kesamaran dalam jual beli. Baik, namun dalam hadis ini yang mana berlakunya tadlis, yang mana perawi itu melakukan tadlis, melakukan kesamaran dalam pengriwayatan hadis, maka dengan dia melafazkan lafaz an tadi ataupun an dalam sanad untuk menunjukkan yang dia mengambil riwayat daripada gurunya, yang barangkali mungkin dia dengar atau barangkali mungkin dia tidak mendengar daripada gurunya. Jadi ada dua kemungkinan, mungkin dia dengar namun dia menggunakan lafaz an dan juga an, dan barangkali mungkin dia tak dengar tetapi dia nak menunjukkan kesamaran yang dia mendengar daripada perawi tersebut, namun dia menggantikan lafaz ataupun sirah tahdis ataupun ikhbar ataupun as-sama' tadi dengan menggunakan lafaz an untuk menunjukkan kesamaran yang kalau orang dengar, boleh jadi dia mengambil riwayat daripada guru tersebut, sedangkan dia tidak bertemu ataupun tidak meriwayatkan ataupun tidak mendengar hadis tersebut daripada guru ataupun perawi yang diambil hadis tersebut. Maka itu yang dimaksudkan kesamaran dalam sanad hadis. Nanti panjang kita akan bincang tentang tadlis isnad dan juga tadlis asy-syuyukh. Ada tadlis asy-syuyukh, berlaku tadlis pada guru-guru dalam sanad hadis. Syekh Said Abdul Majid Al-Ghawri meletakkan ada 8 bahagian tentang tadlis ini. 8 bahagian tentang tadlis. Nanti kita akan bincang panjang perbahasan pada bait yang ke-18 dan juga bait yang ke-19. Dan dari segi istilah, antaranya Dr. Mahmud At-Tahan mengatakan bahawa tadlis ini dari segi istilah ialah ikhfa'u aibin fil isnadi wa tahsinun li zahirihi. Mana dia menyembunyikan keaiban pada sanad dan mencantikkan pada zahir sanad tersebut. Baik. Jadi bila berlaku tadlis tadi, maka berlakulah tadlis ini kerana dia nak mencantikkan sanad tadi, maka dia menzahirkan dengan lafaz yang barangkali mungkin dia mendengar daripada gurunya tadi. Baik. Jadi syarat tadi menyatakan mestilah perawi tadi selamat daripada melakukan tadlis. Nanti kita akan jumpa perbahasan tentang tadlis ini pada bait yang ke-18 dan ke-19 ini. Di sana ada maratib mudallisin, ada maratib mudallisin yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, ada 5 maratib tadlis. Jadi tak semuanya sama darjat. Jadi ada yang tadlisnya sedikit, bahkan dilakukan oleh para imam-imam, maka tidak mengapa, dibolehkan. Dan ada dilakukan oleh mereka yang memang melakukan tadlis kesamaran yang dia sendiri tidak mendengar daripada perawi tersebut. Baik. Sebentar ya. Mengajar. Mazuratan, ada sedikit iklan. Baik. Baik, berbalik kepada tadi, syarat untuk
hadis mu'anan itu diterima ialah dengan syarat selamat dari mu'anin itu daripada melakukan tadlis. Jadi dia tidak melakukan tadlis lah. Kalau melakukan tadlis sekalipun, maka dia, nanti kita akan bincangkan ada syarat yang kedua pula. Syarat yang kedua ini, sekalipun dia tadlis tapi sangat sedikit, bahkan dilakukan oleh para imam-imam yang thiqah, dan dia tidak melakukan tadlis melainkan daripada thiqah yang lain, maka itu dibenarkan oleh para ulama, dan ia menunjukkan ittisal sanadnya itu sebab berlakunya ijtima' dan juga subut al-liqa' dan juga subut as-sama', mendengar daripada guru ataupun perawi yang diambil riwayat daripadanya. Baik. Syarat yang kedua kata syarih rahimahullahu ta'ala ialah subut mulaqatihi liman rawa anhu bi'an, iaitu sabit, telah pasti berlakunya pertemuan mulaqatihi, pertemuan antara perawi yang melakukan mu'an'in ini dengan subut mulaqat, sabit pertemuan antara guru dengan perawi yang meriwayatkan dengan lafaz an. Maka telah sabit antara mu'an'in dengan perawi yang diambil riwayatnya, telah berlakunya pertemuan, ataupun subut al-liqa' ataupun subut mulaqat, disebut subut mulaqat, ataupun liqa', pertemuan, yang mana berlakunya pertemuan antara perawi yang melakukan an'anah ataupun mu'an'in itu dengan gurunya yang diambil riwayatnya itu, maka bukan sekadar hanya ijtima' berkumpul sahaja, bukan sekadar hanya berhimpun, tetapi ialah as-sama', iaitu mendengar. Makna perawi itu memang betul mendengar daripada gurunya. Macam mana tadi dalam sanad tadi, bagaimana Imam Malik memang subut bertemu dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri memang subut liqa' dengan Humaid bin Abdurrahman ibni Auf. Jadi itu maksudnya berlaku an'anah dalam sanad tadi, tetapi memang sabit berlakunya pertemuan antara perawi dengan perawi yang lain tadi. Seorang perawi dengan gurunya, sama ada diketahui dengan cara tarikh, dengan tarikh dilihat tarikh wafat gurunya, tarikh wafat perawi sebelumnya itu, maka berlakunya memang boleh berlakunya pertemuan tersebut, dan sabit dalam pengriwayatan ataupun diriwayatkan bahawa dia mengambil riwayat daripada si fulan. Ataupun ada ulama hafiz lain yang menjelaskan bahawa si fulan mengambil riwayat daripada si fulan. Memang bertemu. Mana diriwayatkan, direkodkan dalam kitab-kitab rijal. Maka di situlah kita ketahui berlakunya liqa' ataupun pertemuan. Berlakunya pertemuan dan juga sama antara rawi dengan rawi yang lain. Jadi ini syarat yang kedua ini. Maka syarat yang kedua ini maka disebutkan, kedua syarat ini adalah syarat yang dipegang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan juga gurunya Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini, dua orang yang dipegang oleh dua orang ini, yang mana kedua-dua ini juga dipegang oleh para muhaddisin, para ulama hadis, yang ini merupakan syarat untuk aslus sihah, asal untuk menjadi sahih, iaitu mestilah mu'an'an itu yang mana selamat daripada mudallis, dan mu'an'an itu selamat daripada mudallis, dan juga subut al-liqa' antara perawi dengan mereka yang melakukan an'anah tersebut. Baik. Jadi ini pandangan Imam Bukhari dan juga pandangan gurunya Ali bin Al-Madini dan wa ghairihima, dan juga selain daripada
mereka berdua lah, namanya ramai di kalangan para muhaddisin yang berpegang dengan pandangan ini, yang mana ini syarat yang paling tinggi sekali. Syarat yang paling tinggi sekali sebab mesti subut betul-betul perawi itu bertemu dengan gurunya. Maka ini syarat aslus sihah, dan berbeza dengan pandangan yang dipegang oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Maka disebutkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala, waqtafa muslimun, kata syarih rahimahullahu ta'ala, waqtafa muslimun ay fi sahihihi 'ani asy-syarti ats-tsani bi thubuti kaunihima fi 'asrin wahidin. Memadai Imam Muslim dalam kitab sahihnya ialah dengan syarat yang kedua itu thubut kaunihima fi 'asrin wahidin. Maksudnya syarat thubutnya itu ialah bukan mesti thubut al-liqa, tetapi imkanul liqa. Ini berkemungkinan boleh bertemu dengan syarat asrin wahid ataupun syarat mu'asarah. Syaratnya sezaman, syaratnya hidup sezaman, dan tidak mestinya sabit al-liqa, tetapi berlakunya imkanul liqa, kemungkinan boleh berlaku pertemuan dan berlakunya pengriwayatan antara perawi dengan perawi yang lain. Yang dipegang oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan disebut dalam muqaddimah sahih Muslim tentang syarat yang diletakkan oleh Imam Muslim ini agak lebih ringan ataupun lebih longgar sedikit berbanding dengan syarat yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan gurunya dan juga para ulama yang seumpama dengan mereka. Namun tidaklah menjadi keaiban kepada pandangan Imam Muslim ini, kerana sedia maklum bahawa kitab-kitab Sahih Muslim, maka kesemua hadis-hadisnya, kalau sekali pun berlakunya an-anah dalam Sahih Muslim, maka tetap diiktibarkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim adalah sahih kesemuanya. Maka jadi tidak mengapalah walaupun syarat Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani mentarjihkan pandangan yang pertama, iaitu berlakunya subut al-liqa, bukan sekadar hanya imkan al-liqa ataupun mu'asarah semata-mata, kerana barangkali mungkin akan berlakunya irsal dan juga berlakunya tadlis kalau tidak diletakkan subut al-liqa. Tapi Imam Muslim maka meletakkan syarat tidak semestinya subut al-liqa, tetapi imkan al-liqa ataupun mu'asarah antara perawi dengan perawi yang lain, yang mana syarat Imam Bukhari ini tidaklah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, tetapi dia adalah istiqra' para ulama yang mengkaji dalam sanad-sanad hadis Imam Bukhari dalam sahihnya ini. Maka itulah syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari, iaitu mestilah subut al-liqa antara rawi dengan gurunya ataupun perawi yang lain yang diambil hadis riwayat tersebut. Baik. Dan juga ada sebahagian para ulama, iaitu Abul Muzaffar Ibnu Sam'ani, mensyaratkan pula mesti berlaku tul as-suhbah pula. Ini tambahan, syarat tambahan yang disebut oleh Abu Muzaffar Ibnu Sam'ani, iaitu tul as-suhbah, yakni berlakunya seorang anak murid itu bersahabat atau bersuhbah, berdampingan dengan gurunya dengan tempoh yang panjang. Tak memadai dengan subut al-liqa sahaja. Dan Abu Amru Ad-Dani mensyaratkan pula mestilah ma'rifat ar-rawi al-mu'an'in biriwayah amman an'ana anhu. Mestilah mengetahui perawi yang mu'an'in itu mengetahui tentang pengriwayatan bagi sesiapa yang dia an'anahkan dalam sanad hadis tersebut. Maka dia tak cukup dengan bitul suhbah pula. Ini syarat tambahan yang disebutkan oleh sebahagian para ulama hadis. Namun ini tidaklah terpakai. Yang sabit tadi ialah dua syarat tadi yang diletakkan oleh Imam Bukhari dan gurunya Ali bin Al-Madini dan juga kebanyakan para muhaddisin, iaitu mestilah selamat daripada
berlakunya tadlis kepada mu'an'in yang melakukan an-anah dalam hadis tadi, dalam sanad hadis tadi. Dan yang kedua ialah yang keduanya ialah berlakunya subut al-liqa' ataupun subut mulaqat antara perawi yang melakukan an-anah dengan gurunya. Jadi subut al-liqa' itu adalah syarat yang mesti untuk menjadikan hadis mu'an'an itu muttasil. Namun bagi syarat Imam Muslim memadai dengan imkan al-liqa', dengan mu'asarah, sezaman. Dengan cara sezaman barangkali mungkin satu tempat, satu daerah, satu kawasan, satu negara yang boleh berlaku pertemuan antara perawi dengan perawi yang lain. Baik. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa mithluhu al-hadith al-mu'annan wa huwa ma ruwiya bilafzi anna kahaddathana fulanun anna fulanan qal kadha. Jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, maka antara seumpama dengannya, wa mithlu, dan seumpama dengan perbahasan hadis mu'an'an ini ialah hadis mu'annan, hadis mu'annan, mu'annanu, hadis al-mu'annan juga disebutkan sebagai hadis mu'an'an, mu'an'an tadi mu'annan, dan juga disebut baca mu'an'an. Dan juga kata Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu ta'ala juga boleh dibaca dengan kasrah pada hamzah tadi, mu'in'in, barangkali inna fulanan. Tadi kada anna fulanan, boleh baca inna fulanan. Ada yang setengah riwayat menyebut inna fulanan, maka dibaca mu'in'in. Namun yang masyhurnya ialah mu'annan ataupun mu'an'an lah. Yang masyhurnya ialah mu'annan, mu'annan. Baik. Maka seumpama perbahasan hadis mu'an'an ialah hadis mu'annan, iaitu hadis apa? Wa huwa ma ruwiya bi lafzi anna. Hadis yang diriwayatkan dengan lafaz anna dalam sanad hadis. Kita bincang tadi tentang sanad, perbahasan tentang sifat sanad, berlaku an-anah, maka di sini berlaku an-anah lah, ataupun mu'annan pada sanad hadis tersebut. Maka contohnya haddathana fulanun anna fulanan qal kadza wa kadza. Ia telah menceritakan kepada kami si fulan, anna fulan, bahawasanya fulan tersebut telah berkata sekian. Dia menggunakan an, bukannya an. Maka kata para ulama, kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa mithluhu, maka samalah juga perbahasan mu'annan dengan mu'an'an juga adalah sama di sisi para ulama hadis. Mana dari segi hukumnya, maka hukum hadis mu'annan juga adalah sama seperti hadis mu'an'an. Maka boleh berlaku ittisal dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Ada dua syarat, iaitu mestilah selamat perawi yang melakukan an-anah tadi daripada tadlis, dan yang kedua ialah mestilah berlakunya subut al-liqa', sabit pertemuan antara perawi yang melakukan an-anah dengan perawi yang diambil riwayatnya ataupun gurunya. Jadi itu syarat yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abdul Bar bahawasanya jumhur para ulama telah menyebutkan bahawa an wa an adalah sama dari segi penggunaannya dan juga dari segi pengriwayatannya. Maka dan namun di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, annahuma laisa sawa, bahawa an dengan an ini adalah tidak sama. Dan juga sebahagian para ulama yang lain juga ada mengatakan bahawa kalau hadis itu mu'an'an, maka dia muttasil. Hadis yang mu'an'an ataupun mu'annan, maka dia berlaku mursal munqati'. Antaranya ialah kalam yang dinaqalkan daripada
dinakalkan daripada Ya'qub bin Syaibah. Ya'qub bin Syaibah tentang mu'an'an ini, dia berpandangan ittisal, bersambung sanadnya, tetapi wafil mu'annan bil irsal. Maka dia berpandangan kalau hadis mu'annan adalah irsal. Sebagaimana contoh dalam riwayat riwayat Ibnu Zubair daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah an Ammar, daripada riwayat Ibnu Zubair an Muhammad bin Al-Hanafiyah an Ammar. Jadi anah di situ, qal ataitu nabi wa huwa yusalli fasallamtu alaihi faradda alaihi assalam bil ittisal. Maka dihukumkan sebagai ittisal hadis riwayat anah tadi. Adapun riwayat Qais bin Sa'ad bin Atha bin Abi Rabah an Ibn al-Hanafiyah anna Ammara, digunakan anna Ammaran marra bin Nabi wa huwa yusalli, telah datang kepada baginda Nabi, memberi salam kepada baginda Nabi. Maka ini dihukumkan sebagai hadis yang irsal, hadis mursal. Sebab riwayat yang an tadi, maka dia muttasil. An adalah irsal di sisi Ya'qub ibn Syaibah, juga antara ulama yang mengarang kitab hadis juga, Ya'qub bin Syaibah ini. Baik. Ya'qub bin Syaibah, antara ulama kibar di kurun yang ketiga hijrah, di kalangan ulama mazhab Maliki. Ini Ya'qub bin Syaibah ini. Beliau ada karang kitab Al-Musnad Al-Kabir. Musnad Al-Kabir, yang mana kata para ulama, tak silap Imam Al-Mizzi ataupun Imam Al-Zahabi mengatakan beliau mengarang kitab yang banyak, mengarang kitab Musnad Al-Kabir ini yang begitu banyak jilidnya. Kitab Musnad Al-Kabir oleh Ya'qub bin Syaibah ini. Baik. Namun pandangan muhaddithin bahawa hadis mu'an'an dan hadis mu'annan, maka dia hukumnya adalah sama sahaja, yakni ia menjadi muttasil dengan dua syarat tadi. Dan kalau tak cukup syarat tadi, maka dia tidak muttasil lah, maka dia menjadi munqati' dan boleh berlakunya irsal, berlakunya mursal pada sanad hadis tersebut. Baik, jadi saya rasa cukup dahulu perbahasan kita setakat ini tentang hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an. Jadi insya-Allah pada akan datang kita akan sambung pula perbahasan hadis al-mubaham. Hadis al-mubaham, hadis yang tidak disebut akan nama perawi dalam sanad hadis tersebut. Jadi mubaham boleh berlaku pada pertengahan sanad dan juga boleh berlaku pada penghujung sanad dan boleh berlaku pada awal sanad. Dan kalau mubaham sahabat Nabi, bagaimana perbahasannya, nanti kita akan bincangkan pada majlis yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini dapat memberi sedikit input dan manfaat kepada kita bersama tentang hadis mu'an'an ini. Jadi kalau mu'an'an yang berlaku dalam Sahih Imam Bukhari, maka sahih lah. Dalam Sahih Imam Muslim, maka dia adalah sahih sebab mereka mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis yang berlaku mencukupi syarat sahih yang ada 5. Ittisalus sanad, sekali pun berlaku mu'an'anah, tapi memang berlakunya ittisalus sanad. Setiap perawi mendengar secara langsung daripada perawi yang lain. Kemudian dia kali perawi yang adil, perawi yang dhabit, tidak berlaku syaz dan tidak berlaku illah dalam sanad hadis tersebut. Jadi maka sebab itulah an-anah ataupun hadis mu'an'an dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah sahih. Kalau selain daripada itu, maka kena tengoklah pada sanad hadis tersebut adakah sahih ataupun tidak akan sanad hadis tersebut. Wallahu alam, naktafi bihadzal qadr. Mohon maaf, terima kasih kepada semua yang mengikuti majlis kita daripada awal sehingga ke saat akhir ini tentang hadis mu'an'an ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik insya-Allah, dan akan datang kita akan sambung biiznillah.
Jadi kita tangguh dengan sesama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.